Bila memasuki pekan baling, semua mata akan tertumpu kepada Gunung Pulai yang berketinggian 620 meter dan Gunung Berbatu Kapur Semenanjadi yang memiliki tarikan tersembunyi yang tidak banyak diketahui ramai. Gunung Pulai yang terletak di Mukim Pulai di daerah Baling adalah gunung kedua tertinggi di Kedah selepas Gunung Jerai. Kawasan gunung ini menjadi lokasi sempurna bagi pecinta alam, khususnya pelajar, untuk merasai pengalaman mendaki dan menikmati pemandangan matahari terbit dari atas gunung. Aktiviti di Gunung Pulai bukan sekadar membabitkan mendaki atau menjelajah gua semata-mata. Malah, pengunjung juga berpeluang melakukan aktiviti kayak di sebahagian 50 km Sungai Ketil. Kawasan perkebunan ini dikelilingi oleh 8 gua yang masih kekal dengan keaslian Semenanjadi, selain disusuri sebahagian Sungai Ketil. Aktiviti-aktiviti sebegini menjadikan Gunung Pulai Baling cukup istimewa sebagai khazanah alam yang unik. Antara gua-gua yang terdapat ialah Gua Kelambu, Gua Layang-Layang, Gua Tok Syekh, Gua Gelap, Gua Kelambu, Gua Tembus, Gua Matahari, Gua Kambing dan Gua Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Husna Binti Alias. Hari ini saya akan membawa anda menjelajah beberapa jenis gua di daerah Baling Kedah. Yang pertama kita ada Gua Kelambu. Yang kedua adalah Gua Layang-Layang ataupun Gua Tualang. Dan yang ketiga adalah Gua Tok Syekh. Gunung Pulai dikelilingi oleh 4 kampung iaitu Kampung Paya, Kampung Tanjung Merbah, Kampung Sungai Limau dan Kampung Dalawang. Pengunjung boleh masuk melalui Kampung Paya dan Kampung Sungai Limau dan mereka perlu melalui jabatan gantung sepanjang 10 meter untuk ke kaki gunung. Ini merupakan laluan utama untuk kita masuk ke dalam Gua Kelambu. Untuk menjelajah gua ini, anda memerlukan kepakaran maling gunung yang mengetahui mengenai selok belok di kawasan pergunungan ini. Dan perkhidmatan pihak berkuasa juga digunakan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi operasi mencari sekiranya pengunjung yang sesat dan sakit semasa aktiviti dijalankan. Untuk jelajah gua pada kali ini, kami diketuai oleh Puan Hayati yang juga merupakan salah seorang maling gunung. Ini merupakan hadapan pintu masuk Gua Kelambu. Menurut Puan Hayati, batu-batu besar di dalam gua ini menyerupai figura binatang-binatang yang tinggal dalam gua ini pada zaman dahulu. Menurut Puan Hayati, figura-figura batu yang besar berbentuk binatang ini menjadi mitos kepada manusia yang menunggang binatang-binatang tersebut semasa mereka bersama-sama tinggal di dalam gua tersebut. Batu besar ini merupakan figura yang berbentuk gorila yang berada di hadapan pintu masuk Gua Kelambu. Manakala batu besar ini pula merupakan figura yang berbentuk gajah jika dilihat daripada belakangnya yang turut berada di hadapan pintu Gua Kelambu. Tarikan keunikan gua ini kerana terdapat pelbagai bentuk yang terhasil daripada stalaktit dan stalagmit yang kelihatan seperti seekor gajah, seorang wanita, lelaki dan bayi serta kepala ular sawah. Ekskavasi dan penyelidikan arkeologi telah dilakukan di sekitar Gua Kelambu ini oleh Jabatan Warisan Negara dengan kerjasama daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu (AKMA), Universiti Kebahasaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Geologi Universiti Melaya (UM). Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Pesuruhjaya Warisan Merangkap Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara, Mesra Muhammad Yusof, kehadiran artifak-artifak temu ini membuktikan bahawa wujud kehidupan prasejarah seusia 17,000 tahun dahulu di Gunung Pulai. Selain itu, ia turut memberikan petunjuk dan gambaran mengenai kehidupan mereka di zaman lampau seperti peralatan batu ditemui, menggambarkan bahawa masyarakat Paleolitik di situ sudah pun menggunakan batu secara intensif untuk tujuan pemburuan dan penyimpanan makanan. Menurut Puan Hayati, laluan ini merupakan laluan ke bahagian atas gua di mana menjadi tempat tidur bonda dan puterinya.
mengikut legenda zaman Kesultanan Melayu dahulu. Menurut Puan Hayati, lubang ini merupakan tempat di mana pada kisah zaman Kesultanan Melayu dahulu, ibu atau bonda akan menyembunyikan anaknya atau puterinya di dalam lubang ini yang terletak di bahagian gua yang tinggi agar selamat daripada sebarang ancaman luar. Kemudian, kami bergerak ke tapak perkuburan yang berusia hampir ratusan tahun berdekatan dengan Gua Kelambu. Susunan kubur tersebut berada dalam satu barisan menunjukkan mereka ini meninggal dunia dalam satu peperangan. Ia juga menunjukkan mereka ini orang-orang yang dihormati. Kebanyakan makam yang terdapat di sini menggunakan batu gunung sebagai penanda kubur. Salah satunya telah disahkan milik keturunan Sultan Shah Bandar Pulai. Di batu nisan berkenaan mempunyai ukiran yang menunjukkan si mati adalah orang istana. Institusi Shah Bandar merupakan salah satu jawatan penting dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Kedah suatu ketika dahulu. Institusi berkenaan wujud lebih awal sebelum Kedah dilanggar Siam pada tahun 1821. Kemudian kami bergerak ke Gua Layang-Layang yang terletak cuma beberapa meter sahaja dari Gua Kelambu dan memerlukan laluan jalan kecil yang dikelilingi dengan kawasan hutan. Keunikan Gua Layang-Layang ini menjadi tarikan yang sangat hebat dan mencabar bagi peserta untuk menikmati dan melawat kawasan Gua Layang-Layang kerana terletak di kedudukan yang agak tinggi dan peserta harus mendaki menggunakan buluh sebagai alternatif untuk sampai ke atas memandangkan keadaan batu yang agak besar. Penduduk sekitar gua ini juga dapat memperoleh bekalan baja organik hasil buangan burung layang-layang dalam Gua Layang-Layang ini. Kemudian, kami bergerak ke Gua Tok Syekh yang berada berdekatan dengan Gua Kelambu dan Gua Layang-Layang. Menurut Puan Hayati, ketiga-tiga gua ini mempunyai kesinambungan yang tersendiri mengikut kisah legenda zaman Kesultanan Melayu. Gua Tok Syekh dianggap paling menarik kerana dikatakan menjadi bukti kewujudan kelompok manusia hominian ketika zaman prasejarah sekitar 6,000 hingga 8,000 tahun sebelum Masihi. Menurut Puan Hayati, kisah Kesultanan Melayu dahulu menyambungkan ketiga-tiga gua ini dengan kisah legenda di mana kronologi Gua Kelambu diambil berdasarkan nama Kelambu iaitu kelam yang bermaksud gelap atau tak nampak, manakala Gua Layang-Layang atau persinggahan tualang yang bermaksud tempat pergaduhan antara sultan-sultan dahulu untuk merebut puteri yang tinggal di dalam Gua Kelambu tersebut. Kemudian Gua Tok Syekh merupakan tempat bersempena, tempat Tok Syekh berteduh dan membuka pertobatan. Dan persoalan yang wujud berdasarkan kisah ini, adakah Tok Syekh merebut puteri yang disembunyikan dalam Gua Kelambu tersebut atau Tok Syekh yang memimpin puteri membawa ke arah keagamaan kerana pangkat Syekh yang merujuk kepada orang yang mempunyai ilmu agama. Lubang yang dalam ini merupakan bekas galian yang telah digali oleh ahli arkeologi yang telah menemukan cengkerang siput atau Rutila kostula dan sisa tulang binatang. Penemuan kulit siput sedut sungai ini memberikan pencerahan tentang amalan pemakanan dan diet masyarakat prasejarah yang menetap di situ. Kulit siput sedut ini ditemui di permukaan tanah lantai gua dan dipercayai lebih banyak artifak yang tertanam sekitar gua ini. Selain pemandangan yang indah sepanjang laluan utama ke Pekan Baling yang terseram indah ini, penemuan data arkeologi, mitos dan kisah zaman Kesultanan Melayu dahulu berupaya mempopularkan kawasan ini dan menjadikan Gunung Pulai dan gua-gua di sini sebagai tumpuan pelancong dan penyelidik serta pakar-pakar arkeologi. Menurut Puan Hayati, penemuan tinggalan itu dikenali juga sebagai lapisan kebudayaan yang sangat penting selepas lapisan itu dikesan di tapak yang sama musnah akibat aktiviti manusia. Penduduk di sekitar juga berpeluang untuk mencari rezeki di sekitar Gunung Pulai dengan menjadi maling gunung. Secara keseluruhannya, dilaporkan terdapat sekurang-kurangnya 20 orang maling gunung di Gunung Pulai yang berperanan membawa pengunjung mendaki gunung berkenaan.
Selain itu, penduduk kampung turut menjadikan Gunung Pulai Baling sebagai tempat untuk mereka mencari rezeki untuk menambah pendapatan, iaitu hasil hutan yang ada seperti pokok bakau aji yang dijadikan hiasan tanaman dan baja organik untuk pertanian. Menurut Puan Hayati, bagi sebatang pokok bakau haji, kebiasaannya mereka boleh menjualnya pada harga lumayan, sekitar 200 hingga 300 ringgit Malaysia, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi mereka. Mai Kedah, singgahlah ke Pekan Labu.